Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Benar ya Tuhan, kasih setiamu tidak pernah berubah dalam hidup kami. 是的，主，你的信实从来没有改变过我们。 Tidak ada satu hal pun di dalam hidup kami yang dapat memisahkan kami daripada kasih setiamu. 没有一种各节能够让你和我的信实之间分开。 Oleh sebab itu ya Tuhan, pada saat ini kami mau belajar kembali akan kebenaran firman-Mu. 主啊，这个时候我们要学习你给我们的话语。 Kami mohon Engkau bekerja di dalam hati kami sehingga memampukan kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. 求主在我们心中动工，让我们可以明白你的话， Dan juga kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. 让我们可以在世间行使你真道的人。 Kami mohon Allah Roh Kudus memampukan dan menolong setiap kami. 我们求主使得圣灵来帮助，让我们可以都能够得到你的帮助。 Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. 奉我主耶稣基督我们的救赎主祷告，阿门。 Amin. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Injil Matius 27 ayat 45 dan 46. 让我们一起来看神的话语，在马太福音第27章45到46节。 Injil Matius pasal 27 ayat 45 dan 46. 马太福音第27章45到46节。 Kalau sudah dapat, mari kita membaca bersama-sama bagian firman Tuhan ini, baik dalam bahasa Indonesia, kemudian di dalam bahasa Mandarin. 如果找到之后，我们一起来念，用印尼文也念中文。 Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 马太福音27章45到46节，从午正到申初，遍地都黑暗了。夜在申初，耶稣大声喊着说：“以利，以利，拉玛撒巴各大尼。”就是说，我的神，我的神，为什么离弃我？ Saudara, Charles Templeton adalah salah seorang rekan daripada penginjil besar dunia, yaitu Billy Graham. 有一个人名叫查尔斯·邓普敦，就是各培里的一个布道家的助手。 Charles Templeton sendiri juga adalah seorang penginjil yang berbobot, saudara. 其实他是一个非常有质量的一个传福音的人。 Salah satu majalah terkenal di Amerika mencatat bahwa Templeton adalah seorang religion super salesman. 如果在纽约的一个报纸里面刊登，这个查尔斯是真的一个推销员，福音的推销员。 Saudara, namun sayang hamba Tuhan besar ini jatuh di dalam perjalanan imannya, dia berubah menjadi seorang agnostik, yaitu seorang yang meragukan keberadaan Tuhan. 但是很可惜，这个人最后他就犯了罪，他就怀疑了上帝真实的存在。 Di dalam bukunya Farewell to God, My Reason for Rejecting the Christian Faith, 他在他一本书里面，就是向上帝告别，我拒绝基督信仰的理由。 Saudara Templeton dia kemudian menjelaskan mengapa ia meninggalkan iman Kristennya dan menjadi seorang yang agnostik. 这个邓普敦他就在那样的本书里面，他写了为什么他要离开了他的信仰。 Saudara, berkata ada sebuah foto, di dalam foto itu ada seorang wanita Afrika. 在那本书里面有一个女主人的角色， Mereka menghadapi musim kemarau yang begitu panjang. 他们面临了旱灾，长期的旱灾。 Lalu kemudian di dalam foto itu juga ada terlihat sesosok bayi yang di dalam dekapan perempuan itu. 他就看到一个女孩子抱着一个婴孩在怀里， Tetapi bayi itu adalah bayi yang sudah meninggal. 但是这个婴孩是已经死了的婴孩。 Dan wanita ini menatap ke langit seolah-olah dia berkata, sampai kapan penderitaan ini? 然后这个女孩子就望着天说：“这个苦楚要到什么时候呢？” Secara maka Templeton dia melanjutkan, dia berkata, ketika saya melihat foto itu, saya bertanya, 但邓普敦看到这个情景的时候，他就问： masihkah ada di atas sana sang pencipta yang maha pengasih dan penyayang? 是不是在上面仍然有一个充满慈爱的一个主宰呢？ Sementara yang dibutuhkan oleh orang ini adalah hujan.
其实这个女孩子她需要的是下雨。 Bagaimana mungkin Allah yang maha kasih, yang maha penyayang itu melakukan dan membiarkan penderitaan yang sedemikian hebat kepada wanita ini? 为什么这个慈爱的上帝他这么忍心的对待这一个妇人呢？ Siapakah yang mengendalikan hujan? 是谁来控制这个雨季？ Bukan saya, bukan juga Anda, tetapi Dia. 不是我，也不是你，但是是他。 Maka ketika saya menetap melihat foto itu, saya tahu bahwa hal ini sebenarnya tidak mungkin terjadi kalau Allah yang maha kasih turun tangan. 他说：“如果是一个非常有慈爱的上帝，他这个事情不会发生。如果上帝插手管理的话。” Saudara Templeton kemudian terguncang dan bahkan terjatuh dari imannya, dan dia berkata, "Di manakah Tuhan yang maha kasih itu di tengah segala penderitaan yang terjadi di dalam dunia ini?" 然后邓普敦就说：“上帝在哪里？在这个世间这么痛苦、疾病的疾苦的时候。” Saudara Templeton mengalami sebuah kesenyapan Allah. 邓普敦他就经历了这个上帝的沉默的时端。 Artinya saudara bahwa Allah sama sekali tidak memberikan jawaban kepada pergumulan Templeton. 意思就是说，上帝完全没有回应邓普敦的他的 Tidak ada penjelasan, tidak ada penerangan apapun buat Templeton. 没有理由，没有解释。 Saudara tidak dapat disangkali bahwa diamnya Allah adalah sebuah realitas, sebuah kenyataan di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya, bukan? 我们相信的人，我们知道上帝的存在确实在我们心中的。 Saudara, kalau hari ini ditanya kepada saudara, apakah Allah mendengar dan menjawab doa kita? 但是现在我要问，我们是不是上帝垂听，而只是应允了我们的祷告？ Kira-kira apa jawaban kita, saudara? 你的回应是什么？ Pasti kita akan menjawab, iya. 你一定肯定回答说是。 Karena saudara dengan berdasar kepada keyakinan ini, maka kita berdoa, bukan? 因为你有这个信仰，所以我们才祷告，不是吗？ Kita yakin Allah mendengar dan menjawab doa kita. 我们深信神垂听的祷告会回应我们的祷告。 Namun pada kenyataannya, bukankah seringkali kita mengalami seakan-akan Allah diam saja terhadap pergumulan kita? 我们不是常常经历过，好像是上帝沉默我们所面临的一切吗？ Apalagi ketika kita mengalami pergumulan yang begitu berat, di saat kita membutuhkan pertolongannya, kita berteriak, kita menangis, kita berseru, memohon Tuhan hadir, tetapi sepertinya sia-sia. 但是我们不是常常在痛苦中有需要的时候，我们呼喊，我们呼求，但是上帝没有回应，好像是白费了。 Dan pengalaman akan kesenyapan Allah ini akhirnya menggoncangkan iman percaya kita. 因为这样的回应，有时候就常常震撼了我们的信心。 Karena kita menjadi frustasi, kita marah, kita sakit hati, kita merasa kesendirian di dalam kesusahan kita. 我们会痛心，我们会感觉到孤单，我们会觉得颓废，因为我们自己独自的一个人。 Sehingga umumnya saudara kita akan menyamakan kesenyapan Allah, diamnya Allah ini sama dengan diamnya manusia. 因为我们常常讲上帝的沉默，就好像我们等同于我们人类进不出声一样。 Apa artinya? 什么意思？ Artinya ketika kita menjumpai Allah yang diam, kita berpikir bahwa diamnya Allah itu berarti Dia tidak peduli dengan kita. 我们常常遇到说上帝的沉默，上帝不回应，意味着是上帝是冷漠的。 Kalau Allah adalah Allah yang mengasihi dan Allah yang peduli, maka sudah barang tentu Dia akan memberikan pertolongan buat kita, bukan? 如果上帝是在意的，如果上帝是在乎的，他一定给我们帮助的，不是吗？ Tetapi mengapa Allah diam saja? 但是为什么上帝只有保持缄默而已呢？ Kesenyapan Allah di dalam pergumulan kita itu akhirnya membuat kita bingung melihat pergumulan ini. 所以往往我们看到，我们会迷糊，我们会迷失方向，我们在面临这样的挣扎的时候， Kalau yang mendiamkan kita adalah musuh kita yang membenci kita, kita akan merasa ya udahlah, memang itu musuh saya. 如果我们觉得我们的仇敌是因为不喜欢我们、恨我们，也就算了吧，因为他是我们的仇敌。 Tetapi masalahnya yang mendiamkan kita adalah Allah yang sudah menyatakan bahwa Dia mengasihi kita. 但是沉默的是一个上帝，他已经爱了我们的上帝。 Bukankah hal ini kemudian membuat kita merasa dikhianati oleh Allah? 我们不是常常感觉到我们已经被上帝离弃了吗？
Itu sebabnya saudara ketika kita berjumpa dengan Allah yang diam di dalam penderitaan kita, 当我们面临到上帝在我们的痛苦当中缄默的时候， maka seringkali pandangan kita tentang Allah akhirnya berubah. 最后我们会把上帝的观点会改变。 Dari kita melihat Allah yang begitu mengasihi dan menguatkan kita, 我们看到上帝如此爱我们，使我们这么刚强， menjadi Allah yang begitu dingin, kejam, dan tidak berperasaan. 然后我们会觉得上帝是如此冷漠、残酷、无情。 Dan itulah yang dialami oleh Templeton. 这个就是邓普敦所面临、所经历过。 Ketika pertanyaan muncul di dalam hatinya dan dia tidak mendapatkan jawaban dari Allah, 当他的心中有问题，但是上帝没有回应的时候， maka pandangannya tentang Allah berubah dari Allah yang penuh dengan kasih menjadi Allah yang begitu kejam dan tidak berperasaan. 所以他的观点已经改变了。他觉得上帝是如此的残酷无情。 Nah, saudara, yang kedua, seringkali kita juga mengartikan diam itu adalah sebuah penolakan. 我们常常会觉得上帝的缄默还是沉默，就意味着神拒绝。 Sebagai makhluk sosial, kita diciptakan untuk berinteraksi, berelasi dengan sesama ataupun dengan pencipta kita, saudara. 我们其实成为一个人，我们都有人与人之间和上帝之间的那种沟通。 Nah, di dalam sebuah relasi itu yang paling penting adalah komunikasi. 这种交通里面最重要的就是彼此的融合、彼此的交流。 Saudara, adalah suatu hal yang sangat menjengkelkan kalau kita ngobrol dengan satu orang, tetapi lawan bicara kita itu tidak meresponi apa yang kita utarakan. 我们感到会气馁的是，当我们跟人谈话的时候，对方不理不睬我们的话。 Karena sikap diamnya lawan bicara gitu membuat kita jadi bingung dan kita menebak-nebak sendiri apa artinya. 因为对方的沉默是让我们竟无法去彻透他的心。 Diam juga bisa kemudian membuat relasi kita semakin jauh satu dengan yang lainnya. 因为这沉默就让我们的彼此之间的交流就疏远了。 Dan yang paling parah adalah kita berpikir bahwa ketika lawan bicara kita diam, berarti sebenarnya dia sedang menolak kita. 其实我们在心里更想的是，更最糟糕的是，他的沉默就因为他已经拒绝了我们。 Maka saudara, seringkali kita berkata, emangnya gue lagi ngomong sama tembok? 其实我们常常就说，是不是我跟墙壁在说话？ Kita merasa kita diabaikan, bukan? 我们觉得我们被忽略了， Kita merasa kita tidak dilihat sebagai satu pribadi yang hadir, utuh, dan berkomunikasi. 他不觉得我们，当我们是透明土，他看不到我们之间与他的交流。 Nah, saudara, oleh sebab itu, kalau suami istri bertengkar atau orang tua marah sama anaknya, saudara, kita tidak boleh memakai diam sebagai hukuman atau tanda permusuhan. 所以，我们夫妻之间的吵闹，或者是父母责骂孩子之间，我们不可以以沉默来成为他的代替。 Ada banyak orang yang hari ini dibesarkan di dalam keluarga yang memakai cara-cara seperti diam, membanting pintu, atau kemudian mengunci diri dan tidak ngomong bertahun-tahun untuk menunjukkan sebuah kemarahan atau hukuman. 人常常把这个沉默就代表了在家里面摔东西、摔门口，就发泄了他自己，成为一个代替。 Nah, saudara, orang-orang yang memiliki latar belakang demikian, ketika mereka berhadapan dengan Tuhan yang diam dalam pergumulannya, maka otomatis dia langsung berpikir, apa yang salah dengan saya? 如果一个人他跟上帝交流的时候，上帝保持沉默，他就会问我究竟犯了什么错？ Apakah saya salah berdoa? 是不是我没有祷告？ Saudara, itu sebabnya sekalipun kita tahu bahwa Allah Maha Hadir dan tahu akan segala penderitaan kita, 我们知道上帝无处不在，他知道我们的苦楚。 tetapi dengan diamnya Allah menjadikan komunikasi kita terputus dan kita merasa ditinggalkan sendirian. 上帝的沉默就让得我们好像觉得已经与他离别，已经有隔离了。 Yang ketiga, saudara, diam kita artikan sebagai mati. 还有沉默，它也是有意味着死亡的意思。 Saudara, kita tahu bahwa tidak ada manusia yang hidup berbicara dengan orang yang sudah mati. 我们知道，一个活着的人没有跟死去的人讲话。 Kita mau berteriak, mengguncang-guncangkan badannya, tetap saja orang yang mati tidak akan pernah mendengarkan suara kita. 我们大声的喊叫，或者是摇撼他的话，他也不会跟我们说话。
Saudara, ketika kita di dalam pergumulan menghadapi Allah yang diam, kita berpikir seolah-olah bahwa Allah itu mati, tidak berespon terhadap segala pergumulan kita. 上帝如果沉默，就好像对我们来说，就好像上帝已经把我们当成死了，已经没有回应了。 Dan diamnya Allah ini bukan hanya membuat kita marah dan frustasi, tetapi lebih jauh lagi kita akhirnya meragukan keberadaannya. 因为上帝的沉默，就让我们觉得怀疑他，最后我们远离了他。 Benar nggak sih Allah itu ada? 是不是上帝是存在的？ Benar nggak sih Tuhan itu mendengar doa saya? 是不是上帝垂听我们的祷告？ Benar nggak sih Tuhan itu mengasihi saya? 是不是上帝爱我们？ Saudara, jika kebisuan Allah itu adalah sesuatu yang nyata dan kita hadapi dan tentu akan menggoncangkan iman kita. 如果上帝的沉默确实是如此，他会震撼我们的信心。 Maka saudara, betapa bernilainya apa yang Alkitab akan singkapkan di dalam perenungan kita pada saat ini terkait dengan senyapnya atau diamnya Allah. 就好像现在我们这上帝的沉默，所以圣经所揭示的沉默是何等的有价值。 Saudara, seandainya kalau Allah menjelaskan kepada kita latar belakang segala penderitaan kita, pasti hal tersebut akan menolong kita untuk lebih bersabar menanggung kesulitan kita, bukan? 如果上帝对我们解释为什么我们受这样的苦楚，那么我们就会有耐心的等待。 Misalnya, saudara, kita mau pergi ke Brastagi, lalu di daerah Pancur Batu terjadi kemacetan sampai 3 kilo. 如果我们要往马大山去，在班州巴杜这个地方，我们堵车差不多有3个小时的话， Lalu kemudian kita tahu bahwa kemacetan itu pangkal masalahnya adalah karena sebuah kecelakaan. 如果我们看到这堵车，它的原因就是因为有车祸。 Maka waktu melewati kemacetan selama 3 kilo itu kita akan lebih sabar, bukan? 那么如果我们知道的话，经过这3公里的话，我们一定会忍耐。 Lain hal, saudara, kalau kita nggak tahu sama sekali. 另外来讲，如果我们不知道的话， 3 kilo menghabiskan waktu hampir 1 jam kita melewati daerah situ. 3公里的路程，我们需要1个小时来经过。 Kita frustasi di jalan, kenapa ini jalanan begitu macet, biasanya nggak pernah macet. 我们会非常的颓废，那这条路从来没有堵车，为什么堵 Kita 车？ bertanya-tanya ada apa di depan sana. 我们常常会问，在前面发生什么？ Ini membuang waktu saya begitu banyak. 我已经花掉了这么多的时间。 Lalu waktu kita melewati, kita baru tahu ternyata bukan karena kecelakaan, tapi karena ada angkutan umum yang berhenti secara sengaja di tengah jalan. 其实就是不是因为有车祸，是因为有一个公交车故意把车停在路中央。 Makin tambah jengkel, bukan? 我们当然非常的气恼。 Saudara, saya mau katakan, saudara, Allah tidak pernah memberitahukan dan tidak punya kewajiban untuk menjelaskan semua alasan di balik segala penderitaan yang kita alami. 在我们的这个痛苦的背后，上帝从来没有给我们解释一个理由和为什么。 Saudara, Allah tidak punya kewajiban untuk menceritakan kepada saudara dan saya alasan di balik segala pergumulan yang hari ini kita hadapi, saudara. 上帝没有这个理由来去跟你解说，在你这个挣扎的背后是什么原因。 Saudara, itu sebabnya ketika kita kemudian berhadapan dengan diamnya Allah, 如果我们在面临这个上帝的这种沉默， setidaknya ada 2 hal yang kita bisa pelajari melalui perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib ini. 在主耶稣在十字架上的话语，让我们可以学习到。 Saudara, yang pertama, ketika Allah diam, itu berarti adalah sebuah keharusan. 就是我们看到上帝的沉默是一个必须的。 Kalau kita membaca di dalam Alkitab kita mendapati Tuhan Yesus berseru dengan suara nyaring di atas kayu salib. 我们看到主耶稣在十字架上，他的呼求， Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 我的神，我的神，你为什么离弃我？ Saudara, satu seruan ini adalah satu seruan yang menyingkapkan penderitaan rohani yang amat dalam. 我们看到主耶稣是他的呼求，是他受到极痛苦的状况。 Saudara, kalau kita membaca di dalam seluruh kitab suci, seruan ini adalah satu seruan yang paling menyayat hati. 我们看到整本的圣经，这一种的呼求是非常令人痛心的呼求。 Mengapa, saudara? Karena seruan ini diserukan oleh pribadi kedua dari Allah Tritunggal. 我们看到这种呼求，就是三一上帝的呼求。 Allah Anak yang di dalam kekekalan tidak pernah berpisah dengan Allah Bapa, namun
Karena menanggung dosa manusia, Allah Anak harus terpisah daripada Bapa. 在永恒的上帝里面，我们就可以看到，就是因为这个圣子为了要背负人的罪，死在十字架上的那种苦楚。 Saudara, Tuhan Yesus berseru bukan karena rasa sakit fisik yang dialami pada saat itu. 在那个时候，主耶稣的呼求不是因为他肉体上的痛苦， Bukan pula karena kebingungan psikologis yang dia alami, saudara. 不是因为他理性上的需要的那种背负， Bukan pula karena ketakutan akan kematian yang dihadapi. 他不是要面临死亡的那种害怕， Tetapi ini adalah tangisan, seruan, teriakan daripada Allah Anak yang mengalami sesuatu yang tidak pernah dikenal di dalam kekekalan. 就是在永恒的境界里，这个爱子里面没有经历过的这种苦楚。 Karena menanggung dosa, ia harus terpisah dan ditinggalkan oleh Bapa. 就是因为罪，他让他要离开他的父。 Teriakan ini adalah sebuah teriakan yang begitu menyayat hati, yang menunjukkan sebuah penderitaan rohani yang amat sangat hebat dialami oleh Tuhan Yesus. 这个是主耶稣里面非常痛心疾首、非常让人非常理解的心情的呼求。 Bahkan ketika kita membaca ketiga kitab Injil, kita mendapati Matius, Markus, Lukas mencatat bahwa siang hari dari jam 12 malam, dari jam 12 sampai jam 3 terjadi kegelapan meliputi seluruh negeri. 我们来看到这个路加福音、马太福音那边也记载，从12点开始，整个世界都已经黑暗了。 Kejadian kosmis ini adalah satu mujizat Allah yang menyatakan bahwa pengumuman murka Allah nyata atas dosa manusia. 这个就是表明了上帝对人类的罪恶的插怒。 Dan anak sulung Allah lah sebagai korban yang pantas dia memberikan hidupnya untuk dosa-dosa dunia. 就是神的长子，他就为了我们人类世间人类的罪，死在十字架。 Saudara, kalau kita membaca di dalam kitab Injil, setelah Tuhan Yesus berseru, adakah kemudian Allah berespon terhadap seruan ini? 是福音我们看过了之后，主耶稣的呼求，上帝有没有回应？ Saudara, kita tidak mendapati catatan sedikit pun bahwa Allah berespon terhadap seruan daripada Allah Anak. 在福音书里面，我们没有看到上帝回应主耶稣的呼求， Yesus seolah-olah ditinggalkan sendirian. 就好像看来耶稣被孤独的留在那边， Dia menanggung hukuman itu sendiri karena saudara dan saya. 他背负了这种的惩罚，为了你，为了我。 Tetapi diamnya Allah adalah sebuah keharusan yang terjadi. 但是这个是必须要形成的事件。 Ketika Bapa memalingkan wajahnya daripada anak yang harus menanggung dosa dunia. 如果上帝对这个他的爱子能够来背负十字架，他反掩面的话， Anak dijadikan terkutuk karena menanggung kita dosa orang-orang yang terkutuk. 他受咒诅，就是因为我们人类犯了罪的，应该受咒诅。 Supaya setiap kita yang terkutuk, yang berdosa ini mengalami pembenaran di dalam Dia. 让我们可以重新得到理解，就是因为我们这个咒诅的罪。 Dan diamnya Allah ini adalah sebuah keharusan yang dilakukan Allah agar karya keselamatan itu dinyatakan bagi manusia berdosa. 就是因为有这种的罪，有这种的沉默，就让我们人类的救恩。 Lalu Kejadian pasal 3 menceritakan bagaimana manusia berdosa diusir daripada hadapan dan hadirat Tuhan. 如果我们看到人类被驱赶出在神的面前， Tetapi melalui peristiwa salib, manusia diundang kembali untuk masuk di dalam hadirat Allah. 但是透过世界的救恩，我们人类再次回到神里国度里来。 Kalau dahulu manusia yang berdosa mengalami satu hukuman yang sangat berat dan penghakiman Tuhan, yaitu maut, kematian yang kekal. 如果我们把这件事情忽略的话，那么我们就是有永久的死。 Tapi di atas salib itulah manusia dimerdekakan, bahkan setiap orang yang percaya kepada Yesus dijadikan ahli waris kerajaan Allah. 就是因为这个十字架，让我们可以成为这个天国的继承者。 Oleh sebab itu, saudara, diamnya Allah ketika Yesus berseru adalah sebuah keharusan
yang Allah lakukan untuk menunjukkan kasih-Nya yang kekal buat saudara dan saya. 因为上帝的沉默，他不在乎主耶稣的呼求，就是因为他的爱。 Saudara, yang kedua, 第二方面， diamnya Allah berarti sejatinya Allah sedang berkarya. 沉默就是意味着上帝在动工。 Seruan Tuhan Yesus tidak mendapatkan respon dari Allah. 耶稣的呼求没有得到上帝的回应， Allah diam, nampak tidak peduli, dia bisu, dia pergi menjauhkan dan meninggalkan Yesus. 上帝哑口无言，他离开了主耶稣。 Namun disitulah saudara karya agung penebusan Allah terjadi bagi orang-orang berdosa. 但是就是那个缘故，就是他的神圣的动工，让我们人类远离罪恶。 Saudara, coba kita berandai-andai, seandainya saja teriakan Tuhan Yesus pada waktu itu diresponi oleh Allah. 我们想看，如果那个时候上帝回应了主耶稣的呼求， Allah langsung segera menolongnya, 上帝马上救耶稣， mengeluarkan dia daripada segala penderitaan itu dan kemudian membumi hanguskan orang-orang yang kemudian melakukan kejahatan. 然后他拯救耶稣，然后他就消灭了那些犯罪诡恶的人。 Maka saudara, apa yang terjadi? 发生什么呢，弟兄姐妹？ Tidak akan pernah ada keselamatan bagi kita hari ini. 今天我们就不能够享有这个救恩。 Oleh sebab itu saudara, diamnya Allah di atas kayu salib itu menunjukkan bahwa Allah sedang berkarya di dalam rancangan. 就是神在他的计划当中，在十字架上意味着神正在动工。 Saudara, kayu salib adalah tempat bertemunya seruan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 所以在十字架上的时候，就是上帝成就了我的神，我的神为什么离弃我？ Dan Tuhan menjawab, aku di sini, di kayu salib ini, di tengah penderitaan dan pergumulanmu. 上帝就说：“我现在就在这个十字架里面与你同在。” Di atas kayu salib itulah kita bukan sekedar mengutarakan pertanyaan, di mana engkau Tuhan? 在十字架上，我们不是随口的去问神啊，你在哪里？ Di mana engkau Tuhan atas segala pergumulan dan penderitaanku? 神啊，你在哪里？当我们在一切面临苦难和挣扎的时候， Tetapi ketika kita melihat salib, kita mendapatkan jawaban bahwa Allah turut hadir bersama-sama dengan kita dan Dia bekerja melalui penderitaan kita. 然后上帝在我们痛苦当中，他已经和我们同在，期待我们的痛苦。 Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihinya. 他在那边动工，让我们每个人爱他的人。 Maka oleh sebab itu saudara, ketika di dalam pergumulan yang sangat hebat, 当我们面临这么巨大的挣扎的时候， ketika kita berseru, berdoa, dan kita mendapati Allah yang sedang diam, 当我们在呼求，我们在祷告，但是我们面临是上帝的沉默， jangan pernah tinggalkan iman kita. 我们不要离开我们的信心， Teruslah berharap kepada Allah sekalipun ia diam. 我们要依然盼望，依然对他有期望，虽然上帝沉默， Sebab kasih-Nya tidak pernah berubah di dalam hidup kita. 因为他的爱在我们生命当中没有改变过。 Saya akan menutup renungan saat ini dengan sebuah puisi yang ditulis pada saat Perang Dunia Kedua. 在第二次世界大战的这首诗，我就要念给你们听。 Saudara, puisi ini dituliskan oleh orang-orang Yahudi yang berada di dalam penjara di Jerman pada saat mereka mengalami penderitaan yang amat hebat. 这个是犹太人在德国的监狱里面，当他面临巨大苦楚的时候，他们所写下的。 Di dalam puisi ini dituliskan demikian, saudara. 他在的诗歌里面，他这么写道： Aku percaya pada matahari sekalipun saat ia tidak bersinar. 我相信太阳，即使它不发光； Aku percaya pada kasih sekalipun tidak ada seorang pun di sana. 我相信有爱，即使没有人在那里； Dan saya percaya pada Tuhan sekalipun ketika ia diam. 我相信上帝，虽然他默不出声； Saya percaya melalui cobaan apapun selalu ada jalan. 我相信经过所有任何的试探，总会有出路。 Tapi terkadang dalam penderitaan ini dan segala keputusasaan, 但是有时在痛苦的绝望的当中的时候， hatiku menangis meminta perlindungan. 我的内心在求庇护而哭泣。 Dan untuk mengetahui ada seseorang di sana.
我要想知道是不是有人在那里。 Tetapi sebuah suara muncul di dalam diriku 但是我心里涌出了一段的声音， yang mengatakan, tunggu anakku. 对我说：“孩子，等我吧， Aku akan memberimu kekuatan. 我要赐给你力量， Aku akan memberimu harapan. 我要赐给你盼望。 Tinggallah sebentar. 你稍等多待一会吧。” Saudara, puisi ini dituliskan oleh orang-orang yang mengalami pahitnya kamp konsentrasi. 这个人他就写下这首诗，当他面临了许多的苦楚的时候， Mereka diperlakukan bukan sebagai manusia. 他已经没有被对人的那种的善待的方式。 Mereka berseru, berteriak, menangis, menjerit kepada Tuhan. 他们在那边呼求，他们在那边哭泣，他们在那边要求上帝。 Tetapi dalam puisi ini dikatakan, aku tetap percaya pada Tuhan sekalipun ketika ia diam. 在这里他说到：“我相信有上帝，即使上帝默不出声。” Bagaimana dengan kita? 那我们又如何？ Maukah kita tetap mempercayai Allah yang penuh dengan kasih itu, sekalipun ia diam atas segala penderitaan pergumulan kita hadapi hari ini? 我们是不是仍然依然愿意相信上帝？虽然今天我们面临的苦楚，直到今天他仍然默不出声。 Karena diamnya bukan berarti dia tidak peduli, bukan berarti dia menolak ataupun dia mati. 他不在乎我们，他不关乎我们，并不是说他不爱我们， Tetapi adalah sebuah keharusan yang dia lakukan ketika dia diam dan dia sedang berkarya di dalam hidupmu dan hidupku. 所以他在我们的痛苦当中，他默不出声，就是在我们的身上要动工。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告， Ya Tuhan, tolong dan mampukan kami. 主啊，求神让我们有能力， Di dalam perjalanan rohani yang tentu saja tidak mudah. 在我们生命当中，我们所经历过的一切， Ketika penderitaan, pergumulan, kesulitan begitu hebat terjadi dalam hidup kami. 在我们生命当中，我们经历到许多苦楚和一切的许多的压力。 Dan bahkan ketika kami menjumpai kesenyapan daripadamu, 我们知道，我们经历过你的沉默不出声， biarlah kiranya kami tidak meninggalkan iman pengharapan kami. 让我们不要丢弃我们的信心和盼望。 Tetapi kami mau tetap percaya kepada Engkau sekalipun Engkau diam. 虽然你默不出声，但是我们仍然依然愿意相信你， Karena Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kami. 因为你是以马内利的神，你要与我们同在。 Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉我主耶稣圣名祷告， Amin. 阿门。